Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar semua? Masih lagi bersama dengan cikgu dalam bab 8 daya dan tekanan. Tapi hari ini cikgu akan bincangkan berkenaan dengan prinsip Bernoulli. Okey, so siapa yang suka dengan video ni boleh like dan juga boleh share dengan kawan ya kalau suka. Okey, jom kita tengok. Siapakah Bernoulli? Okey. Daniel Bernoulli merupakan seorang ahli fizik dan matematik yang memberikan sumbangan besar dalam bidang ilmu mekanik bendalur. Prinsip Bernoulli menyatakan bahawa apabila laju aliran bendalur bertambah, tekanan dalam bendalur berkurang. Laju bertambah, tekanan jadi kurang. Oh, okey. Sebaliknya, apabila laju aliran bendalur berkurang, tekanan dalam bendalur itu bertambah. Laju berkurang, tekanan bertambah. Jadi ini apa yang dinyatakan oleh Bernoulli. Baik, kita tengok. Cikgu ada satu keadaan di sini. Kawasan sempit, aliran air laju. Contoh ni anggap macam pipe lah. Okay. Kawasan sempit, aliran laju. Kawasan yang luas, aliran dia perlahan. Jadi hal laju rendah, tekanan tinggi. Hal laju tinggi, tekanan rendah. Jadi itu apa yang dinyatakan oleh Bernoulli. Baik. Ada satu situasi, okay, ini situasi cikgu berikan kepada kamu satu situasi di mana tutup, kawasan hujung dia tutup dan cikgu labelkan A, B dan C. Baik. Perhatikan paras air dia sama. Ini bermaksud tekanan dia sama untuk ketiga-tiga A, B dan C. So apa yang boleh kita katakan pada titik A, B dan C? Tekanan bendalur di kawasan A adalah sama dengan tekanan bendalur di kawasan B dan juga sama tekanan bendalur di kawasan C. Sebab itu paras air dia sama. Okey, ni situasi pertama. Situasi yang kedua, anda kata cikgu buka pula ujung dia dan air of course akan keluar kan? Okey. Dan kita akan dapat perhatikan bahawa paras air menurun pada kawasan hujung tapi dia tinggi sikit dekat tengah-tengah. Dan paling tinggi di kawasan hujung yang dekat dengan tangki. Cikgu labelkan kawasan A, B dan kawasan C. Jadi apa sebenarnya yang berlaku? Okay. Di kawasan A, hal laju bendalur paling rendah. Maksud dia slow. Dekat A ni slow. Jadi tekanan dia paling tinggi. Dekat B, sederhana laju. Tekanan dia adalah sederhana. Dan di kawasan C, hal laju bendalur paling tinggi. Sebabkan dekat kawasan keluar. Apabila hal laju paling tinggi, tekanan dia adalah paling rendah. Jadi kita dapat tengok tekanan air yang rendah menyebabkan air naik sikit je. Air tidak naik setinggi tekanan tinggi. Jadi bila sebut tekanan tinggi, tekanan bendalur yang tinggi, maka dia punya air dia naik tinggi. Kalau tekanan rendah, air dia rendah je. Jadi ini yang ditunjukkan melalui gambar rajah ni. Okey, tak apa. Tengok lagi satu situasi. Ada cerut pula di sini. Ada kawasan yang sempit. Cikgu masih labelkan nanti A, B dan C. Dan tube ini sebenarnya namanya tube Venturi. Tube Venturi ini adalah tube yang tidak seragam dengan bahagian tengah lebih sempit. Cikgu labelkan A, B dan C. Okey, di mana kawasan B ni adalah kawasan yang sempit. Kita tengok apa explanation dia. Baik, hal laju bendalur di A adalah paling rendah. Maka tekanan bendalur di A adalah paling tinggi. Jika nak dibandingkan dengan A, B dan C. Kita tengok antara A, B dan C. A adalah paras air paling tinggi, maksudnya tekanan dia tinggi. Paling tinggi. Tengok B pula. Hal laju bendalur di B paling tinggi. Kenapa hal laju B paling tinggi? Sebab kawasan dia sempit. Nak dibandingkan dengan kawasan A dengan kawasan C, B paling sempit. Jadi, bila kawasan sempit, maka hal laju dia tinggi. Bila hal laju paling tinggi, maka tekanan di kawasan B adalah paling rendah. Sebab tu air akan naik sikit je. Sebab paling rendah. Okey. Dan di kawasan C, hal laju bendalur di C sederhana. Jika nak dibandingkan dengan A dan B, maka tekanan bendalur di C adalah sederhana. Dan di sini seterusnya, air keluar. Baik, ini adalah tube Venturi. Dan ini kita namakan sebagai kesan Venturi. Anda kata tadi cikgu guna air, sekarang cikgu guna angin pula. Okey. Kalau kita perhatikan di sini, sebenarnya tube ni kedudukan dia terbalik je. Okey. Konsep dia masih sama.
Di kawasan yang gemuk ni ataupun kawasan yang luas, halaju angin rendah dan tekanan dia tinggi. Dan kalau kawasan sempit, halaju angin dia tinggi, tekanan dia rendah. Jadi kita akan tengok tekanan angin ini. Jangan tengok air, tekanan angin ini. Jadi tekanan tinggi maksudnya angin tolak kuat. Angin dia tolak kuat. Okay. Kalau tekanan rendah, maksudnya angin dia tolak sikit je. So air akan naik ke paras sini. Sebenarnya apabila tekanan tinggi, tekanan atmosfera yang menolak air ni adalah rendah. Dan apabila tekanan di sini rendah, sebenarnya tekanan atmosfera yang menolak air ni adalah tinggi. Jadi atmosfera menolak tekanan tinggi. Okey, jadi ini konsep untuk bendalih gas. Ada beberapa situasi dalam kehidupan seharian kita yang nampak macam biasa, tapi sebenarnya benda ni ada kaitan dengan prinsip Bernoulli. Contohnya ada seorang profesor ni, okay, dia menggunakan pam angin, okay, untuk mengapungkan bola. Kenapa bola ni boleh terapung? Disebabkan oleh perbezaan tekanan udara. Okay. Nanti kita akan tengok konsep dia. Okay, bola ni boleh terapung. Okay. Ada juga apabila dua belon ini, okay, diletakkan berdekatan dan kita tiup di antara dua belon ini menjadi rapat dan berlanggar di antara satu sama lain. Ini juga melibatkan konsep Bernoulli. Ada lagi satu, bila kita tiup kertas tu dia akan terangkat ke atas. Ini juga disebabkan oleh perbezaan tekanan udara. Okay. Juga berkaitan dengan prinsip Bernoulli. Dan juga pernah terjadi di dalam perlawanan Liga Super pada tahun 2016, bila seorang pemain Pulau Pinang iaitu Faiz Subri telah diberikan sepakan percuma, free kick, di mana bola yang disepak tu melencong. Di bahagian bola lencong. Jadi ada kaitan ke? Ada. Bola lencong ni ada kaitan dengan prinsip Bernoulli. Dan untuk lebih dalam kita belajar, dia dikenali sebagai efek Magnus. Efek Magnus. Okey. Macam mana perkara itu boleh berlaku? Okey, kita belajar basic dulu. Aplikasi prinsip Bernoulli dalam kehidupan seharian kita. Baik. Sayap pesawat berbentuk aerofoil. Apabila pesawat bergerak ke hadapan, udara yang mengalir di permukaan melengkung bahagian atas sayap akan mengalir dengan kelajuan yang lebih tinggi berbanding dengan permukaan rata di bahagian bawah. Akibatnya, tekanan udara di bahagian atas sayap adalah rendah, manakala tekanan udara di bahagian bawah sayap adalah tinggi. Perbezaan tekanan ini menghasilkan satu daya ke atas yang mengangkat pesawat. Daya ini dikenali sebagai daya angkat. Daya angkat bergantung kepada bentuk aerofoil. Dan yang kedua adalah sudut serang. Okay, cerita dia macam ni. Sayap pesawat, dia ada satu bentuk, nama dia bentuk aerofoil. Bentuk aerofoil ni akan menyebabkan udara bergerak pada kelajuan yang berbeza. Udara yang di atas ni bergerak pada halaju yang tinggi. Manakala udara yang di bawah ni bergerak dengan halaju yang rendah. Jadi ingat balik, konsep Bernoulli, prinsip Bernoulli mengatakan apabila halaju tinggi, tekanan rendah. Jadi tekanan dekat atas ni rendah, tekanan dekat bawah ni tinggi. Jadi bentuk aerofoil ni akan menyebabkan tekanan tinggi ni menolak sayap ni ke atas. Jadi prinsip tekanan ni sebenarnya tekanan bergerak daripada tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah. Jadi tekanan tinggi ni dia menekan ke atas. Dia akan pergi ke tekanan rendah. Jadi seolah-olah kita tolak dia daripada bawah ke atas. Jadi ini yang mewujudkan daya angkat bagi sesuatu kapal terbang. Okay. So di samping bentuk sayap yang aerofoil, sudut serang juga memainkan peranan penting untuk menerbangkan sesebuah kapal terbang. Jadi semakin tinggi sudut serang ini sudut serang kita panggil. Semakin tinggi sudut serang ini, jadi semakin tinggi aliran udara dan kapal terbang tu boleh naik lagi tinggi. Okay. Jadi ini adalah aplikasi yang pertama dalam prinsip Bernoulli. Baik, aplikasi yang kedua adalah
penunu Bunsen. Penunu Bunsen dekat Makmal tu. Okey. Jadi sebenarnya kalau cikgu kerat penunu Bunsen tu, okey, kita akan nampak sebenarnya ada kawasan muncung sempit dan berdekatan dengan kawasan lubang udara. Di mana muncung sempit ni adalah daripada bekalan gas, ya. Aliran gas yang lebih laju di muncung menyebabkan tekanan gas dalam tiub lebih rendah daripada tekanan atmosfera. Perbezaan tekanan ini menyebabkan udara dipaksa masuk ke dalam tiub melalui lubang udara dan bercampur dengan gas untuk membolehkan pembakaran berlaku. Ingat, apabila halaju udara tinggi, maka tekanan akan rendah. So, muncung sempit ni sengaja dibina supaya tekanan akan jadi rendah di dalam ini. Dan bila tekanan dalam ni rendah, udara dari luar yang bertekanan tinggi akan masuk melalui lubang udara dan bercampur dengan gas untuk membolehkan pembakaran penunu Bunsen. Okey, simple je konsep dia kan. Okey, seterusnya adalah helikopter. Okey, helikopter bergerak dengan memutarkan bilah rotor yang berbentuk aerofoil. Apabila bilah rotor berputar dengan cepat, daya angkat akan dihasilkan untuk menaikkan helikopter. Bilah rotor ekor di bahagian belakang berfungsi menstabilkan helikopter di udara. Okey, jadi kipas helikopter ini ataupun kita panggil bilah rotor ini dia berpusing yang menyebabkan udara itu akan bergerak dengan halaju yang tinggi. Apabila udara bergerak dengan halaju yang tinggi, dia akan menghasilkan tekanan yang rendah. Okey, di bahagian tepi. So, apabila tekanan rendah, angin laju di sini, tekanan pun jadi rendah. Jadi secara automatiknya, tekanan tinggi akan berada di kawasan tengah ini disebabkan halaju angin yang rendah di kawasan tengah ni. Jadi ini membolehkan helikopter terangkat ke atas. Jadi itu konsep dia. Okay? Dan seterusnya, sekarang kita naik LRT, naik MRT kan. Okay, dia ada garisan kuning. Kalau kamu perasan, dia ada garisan kuning di platform, di stesen kereta api tu. Jadi kenapa kita kena berdiri di belakang garisan kuning? Itu persoalannya. Okay? So, explanation dia, aliran udara berhalaju tinggi daripada kereta api akan menyebabkan tekanan udara menjadi rendah. Halaju angin yang rendah di platform menyebabkan tekanan udara menjadi tinggi. Perbezaan tekanan udara boleh menyebabkan orang yang berdiri melepasi garisan keselamatan ataupun garisan kuning itu akan ditolak oleh daya ke arah kereta api yang sedang bergerak. Jadi, please, sangat bahaya berdiri di belakang garisan kuning. Kerana apa? Kerana kereta api yang datang bergerak laju. Bila bergerak laju, angin dia jadi laju. Kawasan di melepasi garisan kuning tu, kawasan dia jadi tekanan rendah. Jadi, angin daripada platform tu akan menolak kita ke arah kereta api tu dan boleh jadi kita dilanggar oleh kereta api tu. Okay, ditarik masuk ke dalam kereta api tu. So, amat bahaya amat bahaya. Jadi, ini adalah antara konsep-konsep aplikasi prinsip Bernoulli dalam kehidupan seharian kita. Okeylah guys, macam biasa kalau tak faham boleh komen dekat ruangan komen dekat bawah ni, dan kalau suka boleh like dan juga boleh share dengan kawan-kawan. Boleh juga subscribe channel cikgu untuk mendapatkan video-video yang akan cikgu buat dan video-video yang cikgu buat. So, sampai sini saja kelas kita untuk hari ini. Salam sayang kepada cikgu. Terima kasih kerana menonton video cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.